Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini. Masih lagi dikurniakan dengan kesihatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam kelas hadis mingguan kita. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung kembali hadis yang kita lihat 2 minggu yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan kecintaan kepada Allah. Kita lihat hadis ini. An Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min du'ai Dawud yaqul Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zakara Dawud yuhadditsu anhu qala kana a'badal bashar. Okey. Daripada Abu Darda katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, di antara doa yang diucapkan oleh Nabi Dawud alaihi salam adalah Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon kepadamu cinta daripada orang yang mencintaimu. Wal amal allazi yuballighuni hubbak, dan aku memohon kepadamu supaya dapat melakukan amalan yang menyampaikan aku kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka
ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada diriku, ahli keluargaku, dan daripada air yang sejuk. Itu suatu nikmat yang besar. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Abu Darda lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zakara Daud, apabila baginda menyebutkan tentang Nabi Daud alaihi salam, yuhadditsu anhu qal, baginda akan menceritakan tentang Nabi Daud. Kata baginda, kana a'badal bashar, adalah Nabi Daud itu merupakan manusia yang paling baik ibadahnya kepada Allah. Baik. Jadi ini suatu doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang mana doa ini diucapkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud alaihissalam merupakan manusia yang paling baik ibadahnya kepada Allah. Yang pertamanya, perkara yang diminta oleh Nabi Daud dalam doa yang Nabi ajarkan kepada kita ni adalah inni as'aluka hubbak, sesungguhnya aku mohon kepadamu cintamu. Jadi ini kita lihat sebelum ini tentang siapakah manusia yang Allah cintai mereka ini. Secara umumnya Allah mencintai orang-orang yang beriman. Dan Allah menyebutkan sifat-sifat mereka dalam Quran. Yang kita dah lihat, antara sifat yang Allah nyatakan, golongan yang beriman yang Allah cintai mereka ini adalah golongan al-muhsinin. Begitu juga golongan tawabin, yang banyak bertaubat. Al-muhsinin, golongan yang sentiasa melakukan kebaikan. Tawabin, golongan yang banyak bertaubat kepada Allah. Mutatahirin, golongan yang mensucikan diri, sama ada dari segi dengan taharah ataupun mensucikan diri daripada dosa kepada Allah. Kemudian juga Allah mencintai golongan as-sabirin, orang-orang yang beriman yang bersabar. Itu bersabar dalam melaksanakan ketaatan yang Allah perintahkan. Mereka juga bersabar dalam meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Dan mereka juga bersabar ketika menghadapi ujian yang Allah timpakan ke atas mereka. Kemudian Allah juga menyebutkan Allah mencintai golongan mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian golongan muqsitin, Allah mencintai golongan yang berlaku adil di antara manusia. Jadi itu yang pertama berkenaan dengan cinta daripada Allah ataupun golongan yang Allah cintai mereka ini. Dan ini jugalah golongan yang sama yang mencintai Allah. Bahagian kedua dalam hadis ni, di bahagian yang pertama kita lihat sebelum ni, iaitu cinta daripada Allah ataupun golongan yang Allah cintai mereka itu. Yang bahagian yang kedua, wa hubba man yuhibbuk, dan aku memohon kepadamu cinta daripada orang yang cintakanmu. Di golongan yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah, juga merupakan golongan yang beriman kepada Allah. Kerana seperti mana yang kita sebutkan dalam minggu yang lepas, kita dah melihat sebuah hadis berkenaan dengan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga ia merupakan sebahagian daripada cinta kepada Allah, kerana seorang yang mencintai Allah, antara tandanya adalah dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Allah seperti mana cinta kepada Rasul, ia datang dengan
ilmu, datang dengan ilmu, kefahaman dan juga ketakwaan. Ia bukanlah merupakan suatu perkara yang ada pada semua manusia. Golongan yang mencintai Allah dan juga Rasul hanyalah golongan yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul. Kerana cinta kepada Allah dan Rasul tak sama seperti mana cinta seseorang itu kepada ibu bapanya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang bersama-sama dengannya, ada persamaan dengannya. Kerana ketiga-tiga perkara ini ada pada semua manusia. Bahkan kepada golongan yang kafir dan musyrik sekalipun, mereka mencintai, menyayangi, mengasihi ibu bapa mereka, nenek moyang mereka. Mereka juga mengasihi anak-anak, cucu, zuriat keturunan mereka. Dan mereka juga mengasihi orang-orang yang bersama-sama dengan mereka, yang ada persamaan dengan mereka. Mungkin sahabat, mungkin jiran dan sebagainya. Dan ini cinta ataupun kasih yang ada pada semua manusia, sama ada yang beriman ataupun yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Sebaliknya, cinta kepada Allah dan juga kepada Rasul itu ada pada orang-orang yang beriman saja, kerana ia datang dengan ilmu dan kefahaman serta ketakwaan kepada Allah. Jadi Allah menyebutkan tentang golongan yang mencintai Allah dalam surah 2 ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul azab. Wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, man yattakhidhu min dunillahi andadan, ada yang mengambil selain daripada Allah sebagai sekutu-sekutu. Yuhibbunahum ka hubbillah, dan mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mereka cintakan Allah. Di sini Allah sebutkan tentang golongan yang musyrik. Kita tahu golongan yang musyrik ini adalah golongan yang percaya kepada Allah. Bahkan mereka juga ada perasaan cintakan Allah itu, tetapi kecintaan mereka kepada yang lain selain daripada Allah menyamai, bahkan melebihi daripada cinta mereka kepada Allah. Disebabkan cintanya mereka kepada seseorang contohnya, mereka sanggup untuk ingkar kepada Allah. Dia Allah nyatakan golongan musyrik ini, mereka mencintai tandingan-tandingan sekutu-sekutu seperti mana mereka cintakan Allah, bahkan lebih lagi daripada itu. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman mereka sangat-sangat cintakan Allah. Itu kecintaan mereka kepada Allah melebihi daripada kecintaan mereka kepada yang lain selain daripada Allah. Kemudian dalam satu lagi ayat, Allah sebut dalam surah 5 ayat 54.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, siapa yang berbalik ke belakang, yang murtad, keluar daripada agamanya, kembali ke belakang, iaitu kembali kepada keingkaran sesudah dia beriman kepada Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka nescaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang lain yang Allah cintakan mereka dan mereka juga cintakan Allah. Azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Jadi mereka ini golongan yang azillah, itu bersikap lemah lembut, penyayang, kasih kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka mempunyai izzah, kemuliaan ke atas orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad, berkorban pada jalan Allah. Wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut kepada cacian orang yang mencaci. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Demikian itulah suatu kurniaan daripada Allah yang dia kurniakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu adalah maha luas, limpah kurnianya, lagi maha mengetahui. Di sini Allah nyatakan Allah mencintai orang-orang yang beriman. Yang mana jika orang-orang yang beriman itu sesudah mereka mendapat hidayah menjadi Muslim dan juga mukmin kepada Allah, tapi kemudiannya berbalik ke belakang, sama ada menjadi murtad, keluar daripada agama, ataupun kembali menjadi golongan yang ingkar kepada Allah ataupun mensyirikkan Allah, maka Allah akan menggantikan mereka dengan suatu kaum yang mereka cintakan, yang Allah cintakan mereka, dan juga mereka cintakan Allah. Allah sebutkan antara sifat golongan yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah adalah azillatin 'alal mu'minin. Itu golongan yang mereka bersikap lemah lembut, kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman yang lain. Aizzatin 'alal kafirin, dan mereka ada berasa izzah, berasa mulia 'alal kafirin, ke atas orang-orang yang kafir, yang ingkar. Bersikap tegas, gagah terhadap golongan yang ingkar. Bukanlah maksudnya menzalimi golongan yang ingkar, tetapi mereka sentiasa sedar tentang kemuliaan Islam yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka tak bangga kepada apa yang ada pada golongan yang kafir, yang ingkar itu. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka juga antara sifat mereka, itu golongan yang Allah cintai mereka ini, dan mereka juga cintakan Allah, adalah mereka berjihad pada jalan Allah, berkorban pada jalan Allah, sama ada dengan nyawa mereka, jiwa raga mereka, ataupun dengan harta benda mereka. Wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut kepada umpatan dan juga cacian orang-orang yang mencaci mereka. Demikianlah kurniaan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki, iaitu kasih dan cintanya Allah kepada mereka. Bukan semua manusia yang akan mendapat kasih dan juga cinta Allah itu. Itu sifat Ar-Rahim Allah. Berbeza dengan sifat Ar-Rahman, yang mana Allah Maha Pemurah kepada semua makhluknya, tapi Allah Rahim, Maha Penyayang
khusus kepada orang-orang yang beriman, ya. Dia pilih mereka ini. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas limpah kurnianya, lagi maha mengetahui. Jadi golongan yang mencintai Allah, sama seperti mana golongan yang Allah cintakan itu adalah golongan yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan kemudian satu lagi Allah sebut dalam surah 3 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allaha war rasul فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu semua mencintai Allah, kamu semua benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kamu semua akan aku. Yuhibbukumullah, nescaya Allah juga akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan nescaya Allah akan mengampunkan bagi kamu segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini Allah nyatakan golongan yang benar-benar mencintai Allah, mereka pasti akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membezakan mereka dengan golongan yang mengakui cintakan Allah tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukanlah golongan yang benar-benar mencintai Allah. Bahkan golongan yang musyrik yang Allah sebut dalam ayat sebelum ni pun, mereka cintakan juga Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka cinta kepada yang lain, mereka ikut yang lain selain daripada Allah dan juga Rasul. Jadi itu yang membezakan mereka dengan golongan yang benar-benar cintakan Allah, adalah golongan yang benar-benar mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan nescaya Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang mencintai Allah dan dengan tandanya dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul atii'u Allah war rasul, katakanlah wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah, ikutlah Al-Quran itu, war rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul, ikutlah sunnah Rasul itu. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah itu dia tidak cintakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang engkar, yang enggan untuk mengikuti Allah dan juga Rasul, itu mengikuti Al-Quran dan juga As-Sunnah, tapi sebaliknya mereka mengikuti yang lain selain daripada itu. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ni, bahagian yang kedua berkenaan dengan kita mohon kepada Allah supaya Allah kurniakan perasaan kasih dan juga cinta daripada orang-orang yang mencintai Allah, supaya mereka juga mencintai kita. Di golongan yang mencintai Allah adalah golongan yang Allah sebut tadi, golongan yang benar-benar beriman, kemudian
golongan yang benar-benar mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu antara bukti kita cintakan Allah dan juga Rasul adalah kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari kalamullah dan juga kalamur Rasul itu. Bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana seperti mana kata Ibnu Mas'ud, faman ahabbal Quran fahuwa yuhibbullah. Siapa yang mencintai Al-Quran, maka dia mencintai Allah. Fa innamal Quran kalamullah. Sesungguhnya tidak lain Quran itu merupakan kalamullah. Kalau seorang yang mendakwa dia cintakan Allah, maka tentulah dia akan mencintai kalamullah. Dia akan bersungguh-sungguh mempelajarinya, bersungguh-sungguh memahaminya dan nak mengikut segala perintah di dalamnya. Begitu juga seorang yang menyatakan dia mencintai Rasulullah, mestilah dia bersungguh-sungguh untuk mempelajari segala kalamu Rasulullah itu segala kata-kata Rasulullah, segala hadis dan juga sunnah baginda itu. Kemudian kata seorang lagi sahabat, iaitu Khabbab, taqarrab ilallah ta'ala mastata'. Dekatkanlah diri kamu kepada Allah dengan sedaya upaya kamu. Wa'alam annaka lan tataqarrab ilaihi bisyai'in. Ketahuilah bahwasanya engkau takkan dapat mendekatkan diri kamu kepada Allah dengan suatu perkara huwa ahabba ilaihi min kalamihi. Suatu perkara yang lain selain daripada apa yang Allah cintai, iaitu kalamnya, Al-Quran itu. Dia kata Khabbab, seorang sahabat Nabi, perkara yang paling yang paling baik untuk mendekatkan diri seorang itu kepada Allah adalah dengan mencintai Al-Quran itu, cintai kalamullah itu. Itulah cara yang paling baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi golongan yang Allah cintai, dan sebagai bukti tanda kita juga cintakan Allah. Kemudian dalam hadis ini, bahagian yang ketiga, Nabi menyebutkan di sini, kita juga mohon kepada Allah, wal amal allazi yuballighuni hubbak. Kita mohon kepada Allah supaya Allah kurniakan taufik kepada kita untuk kita dapat melaksanakan amalan yang dapat menyampaikan kita kepada cinta kepada Allah. Kita mohon supaya Allah kurniakan taufik kepada kita supaya kita melakukan amalan yang boleh menyampaikan kita ni kepada cinta Allah. Jadi antara perkara yang menjadikan seorang itu dicintai Allah, kalau kita lihat dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'azani la'u'izannah wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu
taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Daripada Abu Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman. Ini maksudnya hadis qudsi. Hadis qudsi, Allah berfirman, man adali waliyan, siapa yang memerangi waliku, siapa yang memerangi waliku, faqad azantuhu bil harb, maka benar-benar aku akan mengisytiharkan perang ke atasnya. Yang Allah sebutkan di sini berkenaan dengan wali. Jadi siapakah wali itu? Jadi wali ini Allah sendiri terangkan dalam hadis qudsi ini siapakah mereka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Dan tiada perkara yang seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada perkara yang telah aku wajibkan ke atasnya. Jadi golongan yang Allah sebut sebagai wali, iaitu golongan yang Allah kasih ini, adalah golongan yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala kewajipan yang Allah fardukan ke atas mereka. Jadi tak ada perkara yang lebih Allah cintai daripada seorang itu melaksanakan perkara-perkara yang fardu, yang wajib ke atasnya. Jadi itu kita kena faham. Keutamaan yang paling tinggi adalah kita melaksanakan perkara-perkara yang fardu, yang wajib dahulu. Jangan sampai kita disebabkan menumpukan perhatian kepada perkara yang sunnah, yang sunat, ataupun bahkan mungkin melaksanakan perkara-perkara yang bid'ah sehingga meninggalkan kewajipan kepada Allah. Sedangkan tanggungjawab kita melaksanakan perkara yang wajib dahulu. Kerana itulah perkara yang paling Allah sukai. Jadi amalan yang paling Allah sukai dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan diri kita ni dicintai Allah adalah dengan melaksanakan kewajipan yang telah Allah fardukan ke atas kita. Itu yang pertama. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan kemudian hamba-Ku itu dia berterusan mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan perkara-perkara yang nawafil, perkara yang sunat. Hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Jadi selepas melaksanakan perkara yang fardu, kemudian barulah melaksanakan perkara yang sunat. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Maka apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu allazi yubsiru bih. Dan aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtushu biha. Dan aku menjadi tangan yang dia menggunakannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kaki yang mana dia berjalan dengannya. Itu segala yang apabila Allah mencintai seorang hamba itu, maka segala pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan juga kakinya, kesemuanya akan menurut taufik daripada Allah. Jadi setiap yang dilakukan, kesemuanya merupakan perkara-perkara yang dicintai Allah. Wa in sa'alani la'u'tiyannah. Dan jika dia meminta kepadaku, benar-benar pasti aku akan mengurniakannya. Aku akan mengabulkannya. Wala in ista'azani la'u'izannah. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, nescaya aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Dan tak ada perkara yang
aku sukar untuk melakukannya, ataupun aku tidak mau untuk melakukannya, melainkan untuk mencabut nyawa seorang yang beriman. Yakrahul mautu, dia benci kepada kematian, itu dia takutkan kematian. Wa ana akrahu masa'atah, dan aku tak nak untuk melakukan perkara yang dia tak sukai itu. Perkara yang dia takutkan, yang dia benci, itu kematian itu. Di sini Allah nyatakan tentang golongan yang melakukan amalan yang Allah cintai. Itu yang pertama sekali, mestilah melakukan perkara-perkara yang fardu dahulu. Janganlah sampai kita melakukan perkara yang sunat ataupun yang harus, bahkan perkara yang bid'ah, sehingga menyebabkan yang fardu itu terabai atau ditinggalkan. Selepas melakukan perkara yang fardu, kemudian barulah melakukan perkara-perkara yang sunat. Dan itu juga perkara yang dapat menjadikan Allah mencintai seorang itu. Kemudian dalam begitu juga dalam satu lagi hadis yang membawa makna yang sama dengan hadis ini. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya perkara yang pertama yang akan dihisap bagi seorang hamba itu pada hari kiamat nanti, min amalihi, daripada amalannya, salatu, adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah. Maka jika solatnya baik, maka benar-benar dia telah beroleh kejayaan. Faqad aflaha wa anjaha, maka benar-benar dia telah beroleh kejayaan dan juga kemenangan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maka jika solatnya rosak, maka benar-benar dia telah rugi dan juga mendapat kegagalan. Fa inin taqasa min fariidati syai'un, maka jika ada berlakunya kekurangan dalam perkara yang fardu itu, qala Rabbu azza wa jal, maka Allah Rabb azza wa jal akan mengatakan, unzuru hal li abdi min tatawwu'in. Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah kepada mereka ini, kepada amalan mereka, adakah hamba-hambaku ini mereka ada perkara yang sunat yang mereka lakukan. Fayukammala biha man taqasa minal fariidah, yang dapat untuk menyempurnakan apa yang terkurang daripada perkara yang fardu itu. Summa yakunu sairu amalihi ala zalik. Kemudian demikian itu akan berlaku kepada kesemua amalannya yang lain. Jadi perkara yang pertama yang akan dihisap adalah solat. Di solat itu yang paling utama. Kemudian solat itu pula, solat yang wajib itu yang paling utama. Dan kemudian jika solat yang wajib itu ada kekurangan, barulah dilihat kepada solat-solat yang sunat untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Dan kemudian begitulah juga amalan-amalan yang lain, akan dilihat dulu yang wajib, puasa yang wajib, zakat yang wajib. Kemudian barulah jika ada kekurangan akan dilihat kepada perkara-perkara yang sunat yang sama dengan. Jadi jika ada orang yang melaksanakan yang sunat tapi meninggalkan yang wajib, maka ini bukanlah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kerana yang paling utama adalah kita selesaikan yang wajib, kemudian kita lakukan perkara yang sunat untuk menyempurnakan jika ada kekurangan pada perkara yang wajib itu. Jadi itu yang disebutkan dalam hadis tadi. Wal amal allazi yuballighuni hubbak, dan aku memohon kepadamu ya Allah supaya diberikan taufik untuk melakukan amalan yang dapat menyampaikan aku kepada cintamu, iaitu dengan melakukan perkara-perkara yang wajib
dan kemudian diikuti dengan perkara-perkara yang sunat. Dalam hadis yang lain, Nabi juga menyatakan tentang perkara yang antara perkara yang paling Allah cintai adalah amalan yang sentiasa dilakukan. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala adwamuha wa in qalla wa qala iklafu minal a'mal ma tutiquna. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallahi, apakah amalan yang paling dicintai Allah ataupun yang lebih dicintai Allah? Qala, lalu sabda baginda, adwamuha wa in qalla, adalah perkara ataupun amalan yang berterusan dilakukan walaupun bilangannya itu sedikit. Wa qala iklafu minal a'mal ma tutiquna, dan kemudian sabda baginda lagi, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi di sini Nabi nyatakan perkara yang amalan yang dicintai Allah adalah suatu amalan yang berterusan dilakukan walaupun dari segi bilangannya itu adalah bilangannya mungkin sedikit, dari segi bilangan rakaatnya, dari segi jumlahnya, mungkin dari segi bilangan kiraannya itu, tetapi yang penting ia berterusan. Ia lebih baik daripada amalan yang dibuat secara sekaligus, banyak bilangannya, tapi kemudian amalan tersebut ditinggalkan. Kerana boleh jadi amalan yang hanya sekali ataupun beberapa kali dilakukan itu boleh jadi berlakunya banyak kekurangan di dalamnya. Mungkin suatu amalan yang walaupun besar dari segi jumlah kuantitinya, boleh jadi ia suatu amalan yang penuh dengan kekurangan. Mungkin dicemari oleh perasaan riak, ujub, sum'ah dan sebagainya, sehingga menjadikan amalan tersebut sia-sia. Jadi kalau sekali saja dilakukan, maka kalau ia ikhlas kerana Allah, ia menepati sunnah Nabi, maka ia mendapat pahala. Tapi sekali itu sajalah. Dan kalaulah ia dicemari pula oleh riak, sum'ah dan sebagainya, maka sia-sialah amalan tersebut. Berbeza dengan amalan yang berterusan dilakukan, walaupun mungkin sedikit bilangannya. Jika setiap kali dilakukan itu ikhlas kerana Allah dan menempati sunnah Rasul, maka setiap kali itulah dia akan mendapat ganjaran daripada Allah. Jadi pahalanya akan berterusan. Bahkan akan melebihi daripada pahala suatu ibadat yang hanya sekali saja dilakukan, tapi tidak berterusan. Dan kalaulah ada kekurangan pada amalannya itu, mungkin kali yang pertama dicemari oleh ujub ke ataupun riak ke, tapi dia berterusan lakukan. Jadi mudah-mudahan untuk kali yang kedua dan seterusnya, ia akan menjadi amalan yang ikhlas kerana Allah dan menepati sunnah Rasulullah. Jadi disebabkan dia berterusan lakukan, walaupun mungkin ada kekurangan pada amalan-amalan tersebut, jadi dia akan sentiasa mendapat kebaikan dan sentiasa boleh untuk dia perbaiki amalannya itu. Dan kalau sekali mungkin amalan tersebut dicemari oleh perkara-perkara yang boleh untuk menyebabkan ia menjadi sia-sia, maka mungkin kali yang lain dia akan dapat ganjaran daripada Allah jika ia dilakukan secara berterusan. Jadi itu kelebihan amalan yang dibuat secara berterusan. Berbeza dengan amalan yang dilakukan sekaligus dalam jumlah yang banyak, tapi kemudian ditinggalkan selepas daripada itu. Oleh sebab itu Nabi pesan lagi supaya kita ni sentiasa lakukan amalan yang kita mampu. Jangan kita buat secara berlebih-lebihan sehingga menimbulkan perasaan
jemu dan juga bosan dalam diri kita sehingga kita tinggalkan amalan tersebut. Mungkin ada orang yang dia membaca Quran sekaligus banyak muka surat ketika tibanya bulan Ramadan contohnya, tapi kemudian bila habis bulan Ramadan dia tinggalkan terus amalan tersebut. Di golongan yang solat banyak ketika bulan Ramadan, solat tarawih tu 20 rakaat. Habis Ramadan dia tinggalkan terus solat malam itu. Itu lebih baik orang yang mungkin solat secara sikit bilangannya, 2 rakaat, tetapi berterusan setiap malam. Bukan hanya ketika pada bulan Ramadan semata-mata. Jadi itu amalan yang dicintai Allah, tapi yang paling disebut ahabbu di sini, yang paling dicintai, tapi yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang berterusan dilakukan. Walaupun mungkin sedikit bilangannya. Dan satu lagi hadis Aisyah menceritakan tentang sifat amalan Nabi kepada sahabat. Sa'altu ummal mu'minin Aisyata qultu ya ummal mu'minin kaifa kana amalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hal kana yakhussu syai'an minal ayyam qalat la kana amaluhu dima wa ayyukum yastati'u ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastati'. Kata Alqamah, aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, katanya aku berkata, wahai Ummul Mukminin, kaifa kana amalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah sifat ataupun amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat bagi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana yakhussu syai'an minal ayyam, adakah baginda mengkhususkan suatu amalan pada hari-hari yang tertentu? Qalat la, adakah baginda khususkan mungkin hari tertentu untuk solat, hari tertentu untuk membaca Quran ke, untuk puasa dan sebagainya? Dikata Aisyah adalah hadis ini, qalat la, tiada. Kana amaluhu dima, adalah amalan baginda itu adalah sifatnya berterusan, sentiasa dilakukan, tak terhad kepada waktu-waktu yang tertentu saja, tapi sentiasa berterusan. Wa ayyukum yastati'u ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastati', dan siapakah di antara kamu yang mampu untuk melakukan seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda lakukan. Maksudnya bagindalah yang paling baik ibadahnya. Jadi seperti mana yang baginda ajarkan, maka begitulah juga kita lakukan. Itu sifat amalan baginda adalah berterusan dalam ibadah itu, walaupun mungkin sedikit bilangannya. Jadi itu perkara dua, berterusan melakukan amalan walaupun sedikit dari segi bilangannya. Ataupun dalam bahasa kita yang mudah kita sebut sebagai istiqamah, berterusan melakukan suatu amalan, berterusan di atas ketaatan kepada Allah. Dalam hadis yang lain, yang tadi Nabi sebut secara umum, iaitu amalan yang fardu, itu yang paling disukai Allah, kemudian amalan yang sunnah diikuti dengan amalan yang sunnah, dan seterusnya amalan yang berterusan dilakukan. Itu Nabi sebut secara umum. Dalam hadis ini Nabi sebut secara khusus berkenaan dengan amalan-amalan yang dicintai Allah. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha,
qala thumma ayyu, qala thumma birrul walidain, qala thumma ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah, qala haddatsani bihinna walawis tazattuhu lazadani. Kata Abdullah, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling disukai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat ala waqtiha, itu pada waktunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha, iaitu salat pada awal waktunya. Qala thumma ayyu, kemudian jawab bertanya lagi, kemudian apakah amalan yang lain yang dicintai Allah? Thumma birrul walidain, kemudian jawab baginda, birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa. Itu juga amalan yang dicintai Allah. Qala thumma ayyu, kemudian apakah perkara yang lain? Qala al-jihadu fi sabilillah, adalah jihad pada jalan Allah. Qala haddatsani bihinna, kemudian kata Abdullah, Nabi menyampaikan kepadaku tentang 3 perkara ini. Walawis tazattuhu lazadani, dan kalaulah aku tanyakan kepada baginda lagi, tentulah baginda akan menambahkan lagi kepadaku tentang apakah amalan-amalan yang dicintai Allah, tapi yang paling dicintai Allah. Di sini disebut secara khusus tentang salat pada awal waktunya, kemudian berbuat baik pada kedua ibu bapa, dan seterusnya jihad pada jalan Allah. Dan dalam satu lagi hadis, hadis ini diriwayatkan dalam oleh At-Tabrani. Dia tak ada dalam sunnah.com ni. Saya baca ke hadis ni. An Abdullah bin Umar qila ya Rasulullah, man ahabbun nasi ila Allah? Qala ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an. Daripada Abdullah bin Umar, katanya, ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahabbun nas ilallah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Qala ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak berikan manfaat kepada manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim, dan amalan yang paling dicintai Allah azza wa jal, sururun tudkhiluhu ala muslim, adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim yang lain. Di antara amalan yang dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada saudara kita muslim yang lain. Itu menggembirakan hatinya. Au takshifu anhu kurbatan, ataupun engkau menghilangkan kesusahannya. Au taqdi anhu dainan, ataupun engkau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, ataupun engkau menghilangkan kelaparannya. Ini juga termasuk di kalangan di antara amalan-amalan yang dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada seorang muslim yang lain dengan menghilangkan kesusahannya, membayarkan hutangnya, ataupun menghilangkan kelaparannya.
Kita kembali kepada hadis tadi. Dalam hadis ini Nabi sebutkan suatu doa yang sentiasa diminta ataupun dimohon oleh Nabi Daud alaihi salam, iaitu yang pertamanya adalah berkenaan dengan memohon cinta daripada Allah. Kita mohon supaya Allah mencintai kita. Kemudian kita juga memohon supaya dikurniakan cinta daripada orang yang mencintai Allah, iaitu orang-orang yang beriman dan juga yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita lihat tadi sifat orang yang mencintai Allah adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan juga Rasul, iaitu yang mengikuti Al-Quran dan juga yang mengikuti sunnah Rasul. Dan kemudian kita juga mohon kepada Allah supaya Allah mengurniakan taufik kepada kita, supaya kita dapat melakukan amalan yang dapat menyampaikan kita kepada cinta kepada Allah itu. Iaitu antaranya yang pertama tadi kita sebut berkenaan dengan melaksanakan perkara-perkara yang fardu. Jadi amalan yang boleh menyampaikan kita kepada cinta Allah, amalan yang disukai oleh Allah, yang dicintai Allah adalah yang pertamanya kita melakukan perkara-perkara yang fardu. Kemudian yang keduanya melakukan perkara-perkara yang sunnah untuk menyempurnakan perkara yang fardu tadi. Dan seterusnya amalan yang berterusan dilakukan walaupun sedikit bilangannya. Dan kemudian Nabi sebut secara umum, secara khusus berkenaan dengan salat pada awal waktunya, berbuat baik pada kedua ibu bapa, dan seterusnya jihad pada jalan Allah. Dan satu lagi, amalan yang memberikan manfaat kepada saudara Muslim kita yang lain, iaitu kita berikan kegembiraan kepada mereka dengan menghilangkan kesusahan mereka, menyelesaikan hutang mereka, ataupun menghilangkan kelaparan yang mereka alami. Jadi ini antara perkara-perkara yang menyebabkan kita akan mendapat cinta daripada Allah. Ini merupakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah tadi dan juga daripada hadis-hadis yang kita lihat tadi. Baik, sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Ustaz, nak tanya yang Ustaz kata tadi, ada sahabat yang kata kalau kita nak dapatkan cinta Allah, kita mendekat diri pada Rasul. Siapa nama sahabat tu tadi Ustaz? Tak dapat nama dia. Mencintai Al-Quran kan, Ustaz kata tadi. Ya. Dengar ke Ustaz, dengar ke? Boleh ulang balik? Tadi Ustaz kata ada seorang sahabat yang kata kalau kita nak dapatkan kecintaan Allah, kita kena mencintai Al-Quran. Saya nak dapatkan nama sahabat tu. Ada Ustaz sebut tadi tapi macam terlepas tadi. Okay. Ada dua sahabat yang sebutkan tu, seorang daripada Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud menyatakan, "Faman ahabbal Quran fahuwa yuhibbullah, fa innamal Quran kalamullah." Siapa yang mencintai Al-Quran, maka dia mencintai Allah. Sesungguhnya tidak lain, Quran itu merupakan kalamullah. Itu kata Ibnu Mas'ud. Satu lagi kata Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad, dia kata beliau, taqarrab ila Allah Ta'ala mastata'. Dekatkanlah diri kamu kepada Allah Ta'ala dengan sedaya upaya kamu. Wa'lam annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in huwa ahabbu ilaihi min kalamih. Dan ketahuilah bahawasanya kamu tak akan dapat untuk mendekatkan diri kepadanya dengan suatu perkara yang lebih Allah cintai daripada Quran itu. Maksudnya Quran itulah perkara yang paling baik yang boleh dekatkan diri kita kepada
Allah. Jadi ini termasuk dalam suatu kewajipan kita lah. Itu perkara yang wajib antaranya adalah untuk kita ni menuntut ilmu. Itu Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Kalau Ustaz boleh postkan Ustaz yang kata-kata tu dalam grup ke nanti? Ada tak? Okey, boleh insya-Allah. Okey, jazakallah khairan. Okey, wa iya. Itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada apa yang disampaikan pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.